Minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh kepada pelajar-pelajar semua. Jadi hari ini kita nak sambung tajuk yang seterusnya untuk bab 9 ni, iaitu tajuk yang kita fokus hari ini ialah tajuk 9.8 dah, iaitu Malaysia dalam pertubuhan kerajaan kerjasama Islam, iaitu OIC OIC Organisation Islamic Center, OIC, Pertubuhan Kerjasama Islam Antara Bangsa. Kita akan tengok boleh ni. Okey, bila kita belajar tajuk 9.8 ni, Malaysia dalam OIC, murid-murid semua akan dapat menguraikan penglibatan Malaysia dalam negara-negara Islam antarabangsa lah, OIC dah. Ni logo dia lah, logo Islam antarabangsa lah. Okey, sebagai pengenalannya, tajuk kita hari ini ialah yang pertamanya, Malaysia sertai OIC yang dianggotai oleh 97 buah negara pada 25 September tahun 1999. Jadi usia OIC ni tahun 1999 sama tua dengan umur cikgu lah. Cikgu lahir 19 hari bulan ni 25 hari bulan September tahun 1999. Cikgu lahir 19 hari bulan September tahun 1999. Jadi pertubuhan ini ditubuhkan sepenuh dengan persidangan dunia Islam pertama di Rabat. Mula di Rabat, Maghribi. Ketika itu kemuncaknya serangan ganas terhadap Masjid Al-Aqsa dan juga puak Zionis dalam masa itu seranganlah terhadap Masjid Al-Aqsa dan juga oleh puak Zionis oleh Israel lah. Sebab tu Malaysia tidak menjalankan hubungan dengan negara-negara Israel. Okey, yang keduanya, tindakan pihak Zionis telah mendorong pemimpin Islam sebuah pertubuhan antarabangsa untuk memperjuangkan kepentingan umat Islam lah, demi kepentingan umat Islam dalam segenap bidang di seluruh dunia. Malaysia merupakan anggota aktif menyuarakan pelbagai pandangan yang berkaitan dengan kepentingan agama Islam. Jadi Malaysia ni memainkan peranan yang sangat penting di peringkat dunia lah. Tak kira lah sama ada pertubuhan OIC ke, Commonwealth ke, ASEAN ke, pertubuhan bangsa-bangsa satu ke, Commonwealth ke, Malaysia terlibat dalam banyak pertubuhan lah. Okey, itu sebagai pengenalan tajuk kita hari ini dah. Okey, kita tengok penglibatan Malaysia. Apa pelibatan Malaysia? Pertamanya, pelibatan Malaysia ialah penglibatan awal Malaysia dalam isu masyarakat Islam antarabangsa bermula sejak era Tengku Abdul Rahman Putra Al-Haj lagi. Masa zaman Perdana Menteri pertama kita dulu lagi dah. Okay, yang keduanya, beliau mensuarakan agar diwujudkan sebuah pertubuhan Islam untuk menjaga kepentingan masyarakat Islam di seluruh dunia. Mana Tengku yang cadangkan benda ni supaya ditubuhkan pertubuhan ni lah. Okay, tahun 1994 hasrat ini semakin kuat selepas berlangsungnya persidangan pertama Kongres Islam Sedunia Rantau Asia Tenggara di Kuala Lumpur. Semakin membara lah nak tubuhkan persatuan Islam sendirilah. Okay, yang keempatnya, April tahun 1999 lah ni. Kuala Lumpur menjadi tuan rumah persidangan Islam antarabangsa. Agenda yang diputuskan di Kuala Lumpur dibawa ke Rabat Maghribi sehingga tertubuhnya OIC. Mana OIC-nya ditubuhkan pada tarikh tersebutlah. September tu 25 September tahun 1999 di Maghribi, Rabat Maghribi. Okay, yang kelimanya, perbincangan melibatkan Malaysia dalam OIC dilihat melalui pelantikan Tengku Abdul Rahman. Jadi nampak peringatan Malaysia Tengku Abdul Rahman sebagai sisi agung, sisi agung pertama lah. Nampak sangat pelibatan Malaysia di situlah sebagai sisi agung pertama pertubuhan OIC. OIC membangkit pelbagai isu lah berkaitan dengan masyarakat Islam. Okey, penglibatan Malaysia lagi. Gapo penglibatan Malaysia?
Yang pertamanya tahun 1970 hingga 1974. Penglibatan Malaysia dalam OIC dilakukan melalui pelantikan pertama. Penglibatan Malaysia pertama ialah penglibatan Putera Al-Haj Rahmat Al-Haj sebagai Setiausaha Agung pertama semasa menjawab jawatan tersebut. Okey, yang keduanya, tugas utama Tengku Abdul Rahman Putera Al-Haj ialah untuk mengukuhkan OIC dan memastikan masyarakat Islam di seluruh dunia dapat pembelaan yang sewajarnya. Nak pastikan maknanya umat Islam ni mendapat pembelaan yang sewajarnya dari dunia Islam itu sendiri ya. Namanya negara Islam tapi tak cara ke negara Islam lain masing-masing mu negara mu aku negara aku kan. Ini tak boleh lagi sebab kita sebagai sebuah negara Islam. Yang ketiga, Malaysia ketengahkan nilai kesederhanaan dan tolak keganasan. Malaysia tak silah keganasan. Malaysia mementingkan kepada nilai kesederhanaan. Okay, kemudiannya sebagai pengurusi, Malaysia juga berdepan perumahan yang sedang melanda masyarakat Islam kerana sering dikaitkan dengan 3K jadi Islam ni orang kata masa tu penganah lah 3K, keganasan, kemiskinan dan kemenuran yang melanda kalangan umat Islam miskin. Jadi 2003 ni pertama ni Malaysia mainkan peranan penting dalam OIC apabila Tengku Abdullah Ahmad Badawi Perdana Menteri Malaysia kelima dilantik sebagai pengurusi. Maknanya Setiausaha Agung, kemudian pengurusi. Penglibatan Malaysia sebagai Setiausaha Agung dan juga sebagai pengurusi. Dua-dua jawatan sangat penting itu. Maknanya rakyat Malaysia, Perdana Menteri Malaysia yang dilantik di dalam OIC, maknanya nak sangat kepimpinan daripada negara kita Malaysia sehingga dilantik sebagai Setiausaha Agung pertama dan juga pengurusi OIC itu sendiri diberi kepada Malaysia lah. Okey, penglibatan Malaysia dalam bidang pembangunan pendidikan melalui OIC lah. Okey, penglibatan Malaysia bersama-sama OIC beri penekanan kepada pembangunan sosial, terutamanya bidang pendidikan melalui pembiayaan pelajaran dan juga kebajikan. Usaha yang keduanya, usaha membina Universiti Islam Antarabangsa UIAM serta berikan beasiswa kepada pelajar dari negara OIC untuk belajar di universiti ini maknanya pelajar-pelajar luar negara yang boleh belajar di UIA tu, maknanya kita akan tengok di UIA tu banyak pelajar-pelajar dari negara lain lah yang terlibat di dalam yang belajar di Universiti Islam Antarabangsa. Jadi kalau siapa-siapa nak masuk ke UIA tu kena pandai kecil putih lah, kena fasih berbahasa Inggeris sebab dia menggunakan bahasa Inggeris di Universiti Islam Antarabangsa sebab penubuhannya didukung oleh OIC lah. Okay, kemudian penglibatan Malaysia menangani isu politik negara Islam. Maknanya Malaysia terlibat sama dalam menangani isu politik negara lain. Pertamanya, penglibatan Malaysia dalam OIC pertamanya menyuarakan pandangan tentang isu politik yang melanda negara-negara Islam seperti di Palestin, Afghanistan dan juga perang Iraq dengan Iran. Sama-sama negara Islam cuma berlainan mazhab perang waktu Iraq dengan Iran. Iran dibantu oleh Amerika, Iraq dibantu oleh Amerika Saddam Hussein. Kemudian Iran, Ayatollah Khomeini itu dibantu oleh negara Rusia daripada uji senjata lah. Yang keduanya, Ogos tahun 1968 Malaysia menjadi perantara konflik Iraq-Iran. Sebenarnya Malaysia ni menjadi perantara lah melalui OIC berikutan pengumuman gencatan senjata antara Iraq dengan Iran. Pasukan 15 orang pegawai tentera Malaysia menyertai pasukan pemerhati ke PBB ke sana lah. Jadi tentera Malaysia pergi sana sebagai pemerhati lah. Kemudian yang ketiganya, Malaysia menyokong perjuangan rakyat Palestin. Malaysia terlibat dengan menyokong Palestin lah. PLO, Pertubuhan Pembebasan Palestin. Kemudian Mei tahun 1923 Malaysia menjadi tuan rumah
persidangan serantau Asia berkaitan dengan Palestin di Kuala Lumpur. Sokong hak rakyat Palestin bagi menentukan nasib sendiri, termasuklah hak mereka untuk mempunyai sebuah negara yang merdeka. Jadi kita memainkan peranan, telah menyokong usaha-usaha untuk menubuhkan sebuah negara Palestin. Sebab negara Palestin itu telah diiktiraflah. Kita tidak mengiktiraf negara Israel, sebab itu kita tidak menjalankan hubungan dengan negara Israel lah. Ya, mencerobot Yamit negara lain. Dia negara yang sekali situ dua-dua. Okey, yang keempatnya, Malaysia juga menyokong perjuangan mujahidin di Afghanistan terhadap rejim Kabul tahun 1979. Rejim Kabul dibantu oleh Kesatuan Rusia. 1984, Malaysia membenarkan mujahidin Afghanistan membuka pejabat perwakilan di Kuala Lumpur. Malaysia ni sokong tentera mujahidin di Afghanistan menentang tentera Rusia lah masa tu di Afghanistan kerana merampas kuasa di bawah Najibullah di negara Afghanistan lah. Okey, seterusnya Malaysia dalam pembangunan ekonomi pula. Apakah penglibatan Malaysia dalam bidang pembangunan ekonomi? Okey, pertamanya Malaysia turut aktif membangunkan ekonomi negara anggota OIC lah, iaitu menyokong aktiviti Islamic Development Bank ISDB Bank Pembangunan Islam ni Bank Pembangunan Islam lah, itu bukan logo dia tu maknanya Malaysia mainkan peranan yang penting untuk menubuhkan Bank Pembangunan Islam tadilah. Tahun 1974, Malaysia menyertai ISDB dan memperoleh faedah berupa pinjaman daripada bank untuk membayari projek pembangunan negara. Maksudnya Malaysia dapat faedah lah daripada penubuhan ISDB sebab dia boleh membantu Malaysia untuk membuat pinjaman lah untuk membangunkan negara kita lah. Yang ketiganya, penubuhan ISDB ni membawa perkembangan penting dalam sistem perbankan Islam melalui penubuhan yang pertamanya tahun 1975 Dubai Islamic Bank kemudian Islamic Bank of Bahrain, kemudian Bank Islam Malaysia. Maknanya kita lah ni kan ramah kita KJL kalau sekolah kita kat sekolah menengah bahasa ekonomi ni banyak di Kelantan ni membayar gaji menggunakan bank Islam. Cikgu pun bayar gaji guna bank Islam. Maknanya bank Islam ni atas usaha daripada ISDB itu sendiri Kesimpulan tajuk kita hari ini, pertamanya tahun 1990 hasrat mewujudkan sebuah pertubuhan untuk negara Islam. Malaysia dipandang tinggi dalam kalangan negara Islam Maksudnya Malaysia dipandang tinggi lah oleh orang luar lah, oleh dunia luar kerana Malaysia memainkan peranan penting terutamanya di kalangan negara-negara Islam Yang keduanya, jawatan pertama Sesi Agung OIC disandang oleh pemimpin Malaysia lah. 30 Mei jadi Sesi Agung pertama kemudian dia ada pengerusi lepas tu Perdana Menteri kita Kepak Haji Abdul Hamid Badawi sebagai pengerusi Yang ketiganya, kerjasama negara anggota OIC untuk memastikan masyarakat Islam di seluruh dunia memperolehi manfaat dalam bidang ekonomi, sosial dan politik. Dan yang keempat, dasar luar Malaysia dikukuhkan selepas kemerdekaan. Wisma Putra memainkan peranan corak dan gubah dasar luar mampu memberikan faedah kepada negara-negara serta kebaikan untuk kedaulatan negara lah. Kelimanya, penglibatan Malaysia dalam pertubuhan peringkat serantau dan antarabangsa ni menjadi platform kepada negara kita untuk menyuarakan pandangan dalam pelbagai aspek. Malaysia ni terlibat dalam pertubuhan serantau. Malaysia boleh menyuarakan pendapat tentang masalah negara luar dan pandangan dan fikiran orang Malaysia ni diterima di peringkat dunia lah. Banyak pertubuhan yang diterima dengan kelantangan suara-suara daripada negara kita lah. Kemudian pandangan ini meliputi berbagai aspek lah. Ada dalam bidang ekonomi, dalam bidang sosial, dalam bidang politik, isu yang punya kaitan serta kepentingan kepada Malaysia. Di samping itu, ia juga memberikan kepentingan kepada negara kita Malaysia. Itu kesimpulan lah
pertubuhan Islam antarabangsa OIC ya. Okey, kebaknya elemen K kebaknya sikap bekerjasama dalam mengekalkan keamanan dunia penting bagi sesebuah negara. Bincangkan. Soalan tanya bincangkan. Jadi bincang ni jawapannya boleh masuk berlaku lah. Sikap kerjasama memang akan dapat mengekalkan keamanan dunia sebab kerjasama membolehkan negara lain tidak berperang lah. Segala masalah dapat diselesaikan melalui rundingan, tidak melalui senjata. Sebab kalau melalui senjata musnah lah, dua-dua negara akan musnah. Jadi itu pentingnya, bincangkan dia kata. Jadi kita bincang lah apa dia nak. Kebak. Satu lagi kebak. Wisma Putra mainkan peranan yang penting dalam mencorak dan mengubah dasar luar negara kita. Bincangkan. Dasar luar negara kita memang ditentukan oleh Wisma Putra lah. Wisma Putra sebagai kerajaan kita lah. Kerajaan negara Malaysia yang mencorakkan dasar luar negara. Tak boleh peringkat negeri. Negeri kena ikut persekutuan. Memang dibincangkan oleh Wisma Putra. Okey, seterusnya kita tengok soalan pula. Soalan soto sini. Malaysia dalam pertubuhan kerjasama Islam OIC. Nilai poin 8 ni. Terangkan latar belakang penubuhan OIC. Jadi nak jawab soalan ni, kita potong, terangkan. Kita ambil start dengan latar belakang. Latar belakang penubuhan OIC ialah, kita ambil F1. Tak situ. Ialah dianggotai oleh 57 buah negara. Kemudian nak sambung isi yang kedua ni, kita guna selain itu. Selain itu, nak ambil latar belakang pun boleh, ataupun selain itu OIC juga ditubuhkan pada 25 September tahun 1999 sempena Persidangan Dunia Islam pertama di Rabat Maghribi ya. Itu latar belakang dia lah. Kemudian yang ketiganya nak sambung ayat ketiga, tadi guna selain itu, guna seterusnya pula. Okey, seterusnya latar belakang penubuhan OIC ialah ambil F3 ialah ketika kemuncak serangan ganas terhadap Masjid Al-Aqsa oleh puak Zionis. Kemudian sambung isi F4 ni seterusnya latar belakang OIC juga ialah mendorong pemimpin Islam menubuhkan pertubuhan antarabangsa dalam bentuk tadilah OIC tadi dah. Kemudian yang kelima tu nak guna akhir sekali pun tak apa. Akhir sekali latar belakang OIC ialah memperjuangkan kepentingan umat Islam segenap bidang di seluruh dunia. Okay, itu cara nak jawab soalan soto lah. Kena ada nak satu perenggan tak apa soto sebab dia pendek. Kalau SA kena buat dalam bentuk perenggan lah. Kita faham kan? Jadi cikgu harap pelajar boleh buat jawapan untuk soalan ni lah. Kita biasakan amalkan menggunakan ayat esei ada semua depan ni. Setiap kita nak mula ayat kena ada ke ni. Tukar dengan selain itu seterusnya akhir sekali dah. Okey, soalan nombor 2, jelaskan penglibatan Malaysia dalam menangani isu politik negara Islam. Jadi buat jelaskan ni lah. Okey, penglibatan Malaysia dalam menangani isu politik negara-negara Islam ialah antara menyelesaikan konflik Iraq dan Iraq. Kemudian sambung iaitu gencatan senjata antara Iraq dengan Iran. Cukuplah ambil yang kedua pula. Ambil F2 pula. Selain itu, penglibatan Malaysia dalam isu negara-negara Islam ialah menyokong kepada perjuangan rakyat Palestin, iaitu Palestine Liberation Organization PLO menjadi tuan rumah persidangan. Kemudian ambil yang ketiga pula, 3 markah kan, ambil F3 pula. Seterusnya penglibatan Malaysia dalam isu politik negara Islam ialah menyokong perjuangan mujahidin Afghanistan terhadap rejim Kabul di Afghanistan. Okey, 3 markah saja. Jawapan banyak tu. Jadi pelajar boleh buat. Cikgu harap pelajar buatlah soalan ni. Biasakan buat ayat, biasakan menjawab soalan. Sebab lepas ni pelajar bulan 3 ni nak periksa dah. Jadi biasa amalkan semua buat dalam bentuk ayat istilah.
Jangan malas, buat dulu, tak apa. Lama-lama insya-Allah kalau soalan ni tu pula lah esok, awak boleh jawab dah. Okey, soalan C, biasanya C ni keempat lah. Okey, pada pendapat anda, bagaimanakah untuk mengekalkan imej negara kita di peringkat antarabangsa? Jadi, pada pendapat saya lah, tukar anda ni jadi saya. Pada pendapat saya, untuk mengekalkan imej negara kita di peringkat antarabangsa ialah menghormati kedaulatan negara lain. Kemudian selain itu, pendapat saya juga kita boleh mengekalkan imej negara kita di peringkat antarabangsa dengan menyelesaikan masalah melalui rundingan dan mengekalkan peranan dalam pertubuhan serantau dan antarabangsa. Kemudian selain itu ataupun seterusnya, pendapat saya juga kita boleh mengekalkan imej negara kita di peringkat antarabangsa melalui kita bersedia memberi bantuan kepada negara-negara yang memerlukan. Tiga isi kepak ambil lah. Akhir sekali, kita juga boleh mengekalkan imej negara kita di peringkat antarabangsa. Ambillah, iaitu kita mengekalkan hubungan diplomatik yang baik dengan negara lain. Maknanya semua isi sini 4 markah. Pastikan jawapan lebih tak apa, W lebih W isi lebih boleh markah penuh W isi lebih boleh markah penuh. Pelajar yang nulis banyak jawapan dia akan dapat markah yang lebih lah. Pelajar yang tulis banyak jawapan dia akan mendapat lebih Jadi cikgu harap semua pelajar dapat menjawab soalan satu untuk OIC inilah. Mana tahu kan takut dubit dalam periksa SPM tahun ni Jadi bersedialah dengan persoalan yang akan ditanya di dalam peperiksaan. Jadi cikgu nak berhenti dah dulu, habis dah tajuk kita untuk hari ini. Sekian, terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Sekian, terima kasih. Jumpa lagi usaha yang luar biasa pasti akan mendapat kejayaan yang sangat luar biasa. Ingat soal usaha yang luar biasa, result kita pun luar biasa juga. Kalau kita usaha biasa, result kita biasa je. Jadi kita perlu usaha yang luar biasa supaya buat apa orang kata sejarah hidup, sejarah kita ni mendapat result yang sangat luar biasa. Okey, kita jumpa lagi esok. Bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.